الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, bersama kita syukur kepada Allah Ta'ala. Dengan kesyukuran kita pada Allah, maka Allah Ta'ala tambah lagi nikmat. Mudah-mudahan pagi ni, pagi yang mulia, dia pagi hari yang mana sebaik-baik hari di dalam satu minggu. Setengah pendapat ulama mengatakan hari Jumaat hari yang afdal, seafdal hari dalam hari itu adalah hari Jumaat. Khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul Jumaat. Maka alhamdulillah kita dapat sama-sama menyaksi, sama-sama berhimpun di rumah Allah Ta'ala, dapat tunaikan amalan kewajipan yang mana sangat berat bagi setengah-setengah manusia di waktu pagi ni. Kalau kita tubik luar, kita tengok dua tempat pagi ni manusia penuh. Dan kita tubik kedai pagi, manusia penuh waktu pagi. Besar lagi kalau kita pergi tempat orang duk Kam Langkai, orang duk Seneme, orang duk Riyadhah, maka penuh juga waktu pagi. Ya. Jadi manusia ni suka bergerak manusia ni suka waktu pagi. Manusia suka, manusia usaha dan manusia bergaduh, manusia segera untuk bangun cari rezeki. Dan bagi setengah-setengah tu tak ada nak sembah Allah Ta'ala, tak ada nak semaya pada. Dan kita pergilah tu baik waktu pagi ni. Subuh lagi tu sapalah orang-orang di kedai dan orang-orang di tempat duk main hungar dan tempat duk Kam Langkai tu ada dah penuh dalam waktu pagi. Maka demikianlah manusia ni. Dan setengah mereka takut pada mati. Dia orang duk Kam Langkai, orang duk usaha, nak peluh pagi tu, dia nak usaha badan dia. Dan dalam Islam pun sangat-sangat suruh lah. Islam pun sangat-sangat menggesarkan supaya kita ni menyihatkan badan kita. Tapi kita kena himpun di antara sihat badan dengan sihat rohaniyah kita juga kena sihat. Bukan sekadar kita nak usaha badan ya. Sedangkan rohaniyah kita, dalam kita, batin kita ataupun iman kita lemah. Dan gagah kita hungar. Dia boleh 10 keliling misalnya, 10 keliling patah misalnya, ataupun gagah kita Riyadhah, gagah kita Kam Langkai boleh. Sejak tu boleh kita duk hungar, boleh kita duk exercise, boleh kita duk keluar rang apa semua. Tapi kita nak menyertai semai jamaah sekadar 5 minit 10 minit ada lemah. Ini bukan makna kita lemah di segi badan kita, bahkan kita lemah di segi iman, di segi rohaniyah kita. Sebab tu kita usaha di pagi mulia ni mari menjilatkan iman, menguatkan rohaniyah kita dengan makanan rohaniyah. Makanan badan ni dia lapar,
maka demikian juga rohaniyah kita lapar. Badan kita ni berasa penat, kadang-kadang berasa letih, berasa penat. Innal quluba tamallu kama tamallu al-abdan. Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu ya. Sesungguhnya hati manusia tu ada juga lemah, sebagaimana lemahnya badan dia. Jadi badan kita apabila kuat, kerja penat, maka ia berasa letih dan lemah. Demikian juga hati manusia, apabila letih doa dia lemah juga. Sebab itulah dalam satu hadis Nabi kata khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal ialah amal berkekal walaupun sedikit tak banyak. Berkekal buat semua amal tapi tak ada banyak tak apa. Takutnya kita kadang-kadang kita banyak tapi lama tu muak, dia puas, tinggal paling belakang pada. Sebab tu al-iqtisad, makna pertengahan dalam ibadat tu penting. Istimrar, istiqamah. Makna istiqamah seumur di atas ibadat tu adalah satu benda penting dalam Islam. Sebab tu dalam Islam ni ada cara untuk nak at-tarwih anin nafs, orang panggil. Cara untuk nak segar hati. Dalam Islam tak ada haram apa. Nak segar hati, nak jadi banteng, nak jadi suka, nak jadi berasa lega, kepenatan. Ada dalam Islam ada cara dia. Ada cara dia. Tapi bukan cara yang telajak oleh dunia-dunia dok buat ni banteng. Kalau bantal hak dunia duk tunjuk kita ni ialah bantal dari segi dengar lagu, dari segi tengok tu, tengok ni, tengok cerita, tengok raya, tengok apa. Tu bantal. Dan bentuk hak dunia duk buat lah ni bantal dengar lagu apa semua. Dan maka Allah Taala ni kita dah ubahkan. Itu adalah benda-benda yang mesti kita laku. Mesti kita kena usaha juga. Supaya kadang-kala kita penat daripada kerja, penat daripada apa. Ia berasa memperbarukan kesedaran kita atau kesejahteraan badan kita dan hati kita. Maka kita dengar saat ini dalam surah Al-Qiyamah. Allah Ta'ala rakyat tentang dua golongan manusia. Golongan manusia, golongan orang-orang yang muka dia berseri-seri, muka dia percaya hari esok Allah Ta'ala bangkit. Satu golongan muka manusia nadhirah, wujuhun yawma idzin nadhirah, muka hak cerah, sinar, nampak terang dan jelas bahawa ia itu adalah beriman ila rabbiha nadhirah. Nikmat paling besar bagi ahli syurga ialah yang nampak muka Allah, nampak wajah Allah Ta'ala. Ila rabbiha nadhirah, melihat kepada Tuhan dia. Dia boleh tengok Allah Ta'ala. Dia boleh tengok Allah Ta'ala sebagaimana dia tengok bulan yang purnama di malam genaknya bulan. Cerah, ada benda-benda apa ni tudung. Maka demikianlah dia ahli syurga, nikmat paling besar ia akan dapatlah Allah Subhanahu wa taala. Itu satu golongan manusia. Sebaliknya golongan satu lagi, wa wujuhun yawma idzin basirah. Allahu liazubillah dia. Pada hari ini, pada hari itu, dia muka-muka orang-orang kafir uduh, gelak gelita uduh, dia masa uduh. Tazunnu an yuf'ala biha faqirah. Sambil dia percaya dengan yakin bahawasanya mereka akan timpa malapetaka azab seksa yang membinasakan dia. Kalla idza balagatit taraqi. Sedarlah, kamu jangan mengutamakan dunia dan melupakan akhirat. Ingatlah akan hal orang yang hendak mati. Apabila rohnya sampai ke pangkal gurungannya. Kena ingat belum pada mati dulu. Ingat belum pada mati, jangan ingat lepas pada mati. Jadi nanti mati dulu nak ingat. Kita kena ingat ni. Bukan kita ingat lepas pada mati dah baru nak sipai buat amal lah.
Dan kita kena sipai wa amalan, sipai kembali pada Allah, sipai bertaubat ni kena sipai belum pada balagatit taraqi, belum pada nyawa hidup di halkum atau nyawa hidup kerokok, belum pada nak habuh nyawa yang terakhir. Jadi kita ni kadang-kadang suka nak buat amalan nanti lepas mati, ataupun nanti matilah, dah mati tak nak saya apa, nak berjamu orang pun nanti berjamu lepas mati. Dah kau hidup tak ada biasa berjamu orang di rumah dia misalnya, tak ada biasa berjamu orang di rumah dia, tapi mati ni orang tak nak berhenti rumah dia, jadi rajin berjamu lepas pada mati, dah penuh orang rumah dia. Padahal sebenarnya it'amut ta'am, makan ni kau hidup. Kalau kita hidup ni, dan kita nak beri makan rumah kita, nak ajak mari makan rumah kita, dan nak beri ada makan ni, hak makan ni cukup 2 orang boleh makan 4 orang misal. Ada makan ni hak cukup seorang boleh makan 2 orang. Ataupun buat makan ni apa. Dan kita kena buat makan masa kita hidup ni. Tapi masyarakat mah kita tak. Dan masyarakat mah kita apabila mati baru buat makan. Buat makan sampai 7 hari setengah tepat, buat sampai 40 hari 100 hari bila hari mati. Ya kita kena buat belum pada kita mati. Segala amalan kebaikannya kita buatkanlah sebelum pada kita mati. Ya, jangan kita tunggu dan lepas pada kita mati baru kita buat. Kita tak boleh buat apa dah. Ya, orang lain nak buat we. Ya, kita tak boleh buat apa. Wa qila man raq. Dan ingat ketika kita tu nak hibur nyawa terakhir, bakal mari keliling. Allah Ta'ala suruh kita ingat, suruh kita pejam mata, suruh kita renung kata di saat yang kita nak habuh nyawa terakhir, nyawa duk tekak duk ngak kalla idza balagatit taraqi wa qila man, baca saktah situ, wa qila man, berarti gapo situ wa qila. Dah orang-orang haduk di sisi hibur bakal duk keliling. Kalau pak nak mati kau anak bakal duk keliling. Kalau mak nak mati pun anak-anak bakal duk keliling. Keluarga bakal duk keliling penuh. Kalau duk rumah sakit pun penuh. Pak ICU misalnya. Dah tak khabar apa lah, penuh. Duk katil, duk kaki, pegang kaki, hok ni pegang kepala, hok ni pegang tangan. Dah hok ni pegang katil, hok ni duk teriak, hok ni duk menangis, hok ni duk mengatak. Wa qila man raq. Allah Ta'ala kata, dan siapa dia hak boleh bui campi dan mengubatnya dia. Pia boleh nak buh nyawa dia. Pia boleh nak siuk dia. Pia boleh nak bui dia hilang. Pia nak boleh dia bersedar pula. Wa qila man raq. Allah Ta'ala tanya. Wa dhanna annahu al-firaq. Dan di saat itu ia sendiri yakin bahawa sesungguhnya saat itu saat perpisahan. Allah, itu saat perpisahan di antara dia dengan dunia lah. Ya, saat tu kita ingat bahawa saat kita nak perpisahan di antara kita dengan dunia kekasih kita. Dengan kalau dengan isteri, dengan kekasih isteri dia, perpisahan dengan isteri dia. Kalau dengan anak dia, maka perpisahan dengan anak dia, saat perpisahan dengan harta dia, saat perpisahan dengan dunia dia. Dan anak, isteri, ahli keluarga, harta, tubuh badan, dan juga amal. Azanna annahu al-firaq, saat perpisahan. Dan saat itu tak adalah. Dan saat yang paling dahsyat sekali di dalam kehidupan manusia ialah saat perpisahan dia. Saat yang Allah Ta'ala nak cabut roh dia. Wal taffatis saqu bis-saq, serta kedahsyatan. Mati pun bertinih-tinih. Allah, mati. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Sebab apa? Maka kepada Tuhan akan dibawa. Engkau akan dibawa kepada Tuhan untuk menerima balasan dia. Mati bertinih-tinih. Dahsyatnya. Mati bertinih-tinih mari. Pekas jangan sampai pada cabut nyawa dia dan dibawa dia jumpa Allah Ta'ala
untuk menerima balasan amalan dia. Untuk terima balasan amalan. Amalan apa dia buat? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Amalan dia buat dunia dulu. Sakut amalan dia buat dunia dulu bakal. Amalan dia usaha, amalan dia buat, amalan dia dak gutuh lumuk, amalan dia susah letih, penat letih. Kalau amalan dia pagi-pagi dak bergaduh hal dunia, maka amalan tu dikira. Amalan kalau pagi dak penat letih dengan usaha nak usaha badan dia, maka amalan tu kira. Kalau pagi-pagi dia segera untuk nak beri makan roh dia, maka amalan tu kira dia. Fala saddaqa wala shalla. Orang kafir ke mana? Kerana orang kafir engkau tidak percayakan hidup semula. Fala saddaqa, dia tak percaya. Dia tak percaya hidup akhirat semula. Tak benar. Bila nak hidup? Ajaran dia ni, ajaran tak nak pergi ke mana? Ajaran kafir. Dia, orang panggil dia tak husuk mana ajaran dia. Sebab tu kita tengok banyak dalam apa ni, dalam orang bukan agama kita lah, mana orang membuzar apa, dalam orang orang duduk dekat dengan agama lah mari. Orang hak tinggal habis dunia, yang selipar pun tak bakar, rambut sorak pun tak boleh tumbuh. Nasi pun tak boleh menanak, kena ambil hak orang. Pergi duit banyak, tak ada buat menama duit. Duit banyak, bini pun tak ada. Tapi duit ni Allah, ribu-ribu juta, atau ribu juta, men-menlan duit. Beli pahala, panggil beli pahala. Fala saddaqa wala shalla. Beli pahala. Tapi tak tahu pahala mari mana, nak gimik pahala mana. Tipu, panggil tipu. Rabuk tipu, agama tipu. Agama tipu. Wala shalla, dan dia tidak, maka ia tidak mengakui kebenaran yang diwajibkan meyakini, iaitu hari kiamat, dan ia tidak mengerjakan salah yang difardukan mengerjakan dia. Fala saddaqa wala shalla. Deqah dia besar ni, dua perkara ni. Dia hadis hak besar ni. Dia hadis 112 belakang ni. Dia hadis hak besar ni. Hadis pertama, tak yakin, tak beriman dengan hari kiamat. Tidak beriman dan tidak membenar keasal Allah Ta'ala, dan tidak membenarkan Rasulullah SAW, dan tidak membenarkan Quran. Fala saddaqa, dia tak benar. Tak benar ni mana tak turut. Tak percaya, tak turut Quran, tak turut Allah Ta'ala. Tak benarkan bahawa Rasulullah raya agama dia. Hadis yang kedua ialah wala shalla, dia tidak mengerjakan semaya. Allah tak kerja semaya. Walakin kadzdzaba ila wa tawalla, tetapi dia mendusta dan dia berpaling ingkar. Kafir ni perangai dia. Summa zahaba ila ahlihi yatamatta, kemudian ia pergi kepada keluarganya dan berlagak sombong, megah. Klik pada keluarga dia, dengar dah tak? Megah. Aula laka fa'aula, thumma aula laka fa'aula. Kemudian dia kufur ingkar itu, sudah dekat kepada mereka kebinasaanmu, sudah dekat dah kebinasaan. Sudah dekat. Allah Ta'ala sebut malu wa thumma aula laka fa'aula. Karena manusia ni, kadang-kadang setengah manusia sangka bahawa dia dijadikan, dia menyangka bahawa ia akan ditinggalkan terbiar, alam an yutraka sudah, dengan tidak diberikan tanggungjawab dan tidak dihidupkan menerima balasan. Ni manusia duk suka dia hidup ni keciptaan. Hidup, pas hidup tua sakit mati habis bercerita. Kelak mai hidup semula. Kelak mai hidup jadi orang tu, jadi orang ni pula. Jadi panggil akidah at-tanasukh, panggil akidah at-tanasukh. Akidah berubah apa ni, tukar nyawa. Tukar mati nyawa ni hidup pada badan. Tubik jadi badan semula, beranak tubik semula, nyawa tulah. Itu panggil akidah kafir. Dia sangka bahawa dia dijadikan tidak diberi balas, dan dijadikan tidak kena buat gapo hidup. Tubik mari dunia ikut awak gapo, tak ada tanggungjawab apa. Dia tanggungjawab. Dan kita ni bertanggungjawab
sebagai hamba Allah Ta'ala, maka mesti kita nak taat pada Allah. Dan mesti kena kita ikut ajaran Allah dan ajaran Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala nak taruh balasan yang sangat besar di hari kiamat. Sebab tu tidak ada makanan yang paling cerah, makanan yang paling mana suburnya rohaniyah kita daripada Quran dah. Dan Quran ni makanan ubat hak kuat, ubat hak jerat dan ubat hak berjaya, ubat hak orang-orang dulu. Dan duk makan ubat Quran ni, makan Quran ni, sebab tu jadi suburnya hati mereka dan kuatnya iman mereka kerana mereka makan ubat kena pada penyakit mereka. Al-qulub, hati manusia ada penyakit sebagaimana badan ada penyakit. Kita kalau badan penyakit, usaha cari ubat. Dia mata daun terang, dia ubat, makan daun terang. Daun kapal tubel, jadi ubat, makan apa tu? Ikut orang, ya daun kapal, makan belakang. Daun boleh ekor cicak makan kita. Ubat ekor cicak ni ubat gatal. Mak kata, ambil tugak cicak tak nak lari-lari. Dia pakat hambat igat cicak. Dia telur burung puyuh ke, telur burung dia rumah dia ubat, cari ubat. Nak nak usaha badan kita. Tapi ubat hati kita ni kerak esok. Tak ada kena cari banyak. Kerak jumpa lah kerak. Ubat badan ni macam-macam. Dah kadang-kadang kena cari apa-apa telung. Dah. Ubat pi ambil mana tau? Ambil bakar misalnya. Oh, nak cari apa bakar ubat al-amin dia. Allah. Jauhnya. Malam ni tak ada dia. Nah. Badan ni ikut ya ubat mana kita pergi belakang. Tapi roh kita mudah ya ubat roh kita ni kerak. Benar duduk tangan kita belakang, tapi kadang-kadang kita terlupa. Kadang-kadang kita buat berasa tak cakna bang, berasa ada apa balik. Dia roh kita ni sahat molek balik. Tak ada biasa penyakit. Ya payah penyakit roh ni apa mau cari tak berjumpa. Kalau pergi mau sakit nak wini cai tak boleh. Ya kita kena wini cai sendiri. Kita kena jadi bawa sendiri roh ni. Kita bawa sendiri. Dan kalau badan kita, kalau badan penyakit badan tak payah kita pergi mau sakit dia pesak boleh. Pesak kecil manis, ambil darah, pesak, ambil kecing, ambil berak, ambil air liur, ambil tahi mata, ambil tahi telinga, ambil tahi hidung. Benda-benda tahi belakang yang pesak ni. Dan benda tu baik pada badan boleh pesak penyakit lebih. Tapi roh ni payah nak pesak. Kita nak pesak sendiri. Allah. Dan cara tu. Dan kurang pergi masjid, kurang baca Quran, kurang buat benda baik, suka buat benda jahat, cara tu penyakit badan, penyakit roh dia lekat. Hingga penyakit banyak dah tu. Nabi sah perubah. Perubah dengan Quran. Baca Quran, belajar Quran, dengar Quran. Perubah waktu dengar hadis Nabi. Tu mana perubah hati belakang. Sebab itulah nazilu minal Qur'ani ma huwa syifa'. Quran ni bukan sekadar syifa' pada menyembuh hati saja, bahkan sembuh penyakit badan. Penyakit badan pun sembuh dengan Quran pun juga. Badan tahu cari penyakit tak jumpa misalnya. Pergi mau tu penyakit mu tahu penyakit apa ni. Tak jumpa. Ambil Quran, baca Quran, dengar Quran, baca Quran, dengar Quran, baca Quran. Hilang dah penyakit badan pun hilang dengan Quran. Sebab Allah Taala turun Quran sebagai syifa'un. Lebih lagi penyakit fis sudur, penyakit oleh dalam. Dah jerak Quran ni. Sebab itulah alhamdulillah kita boleh dengar Quran. Ya setiap pagi kita dengar Quran, maka itu adalah sebagai ubat vaksin tu nak pacak. Pacak benda dalam supaya nak usaha rohaniyah kita sebagaimana kita usaha nak usaha badan kita. Maka rohaniyah juga perlu kita usaha. Maka mudah-mudahan kita dengar usaha supaya kita dapat sama-sama mengambil pengajaran insya-Allah taala. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta